إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah sadri yassir haula la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah taala, dan makna jaiz. Makna jaiz, makna benda harus jawaz. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Sekiranya orang mengatakan barang ni ada, akal kita terima. Kalau orang kata barang ni tak ada, akal kita pun terima. Itu makna jaiz. Ya. Kalau orang kata bahawasanya bersifat makna kita ni ada, kalau orang kata kita tak ada pun, akal kita terima. Ya, itu barang harus. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ya, kalau Tuhan mengadakan makhluk, apa hukum? Harus. Ya, Allah Ta'ala jadikan makhluk, harus. Dia meninggalkan menjadi pun harus. Mana dia boleh buat dan dia boleh tak buat. Itu mana harus. Kalau benda wajib, akal tak terima makna ketiadaannya. Ya, kudrat bagi Allah Ta'ala, itu maknanya wajib. Akal tak terima kata kudrat ni tak ada kat Tuhan. Dia mesti ada. Itu benda wajib. Kalau benda mustahil, akal tak terima kewujudan dia. Lemah bagi Tuhan, akal tak terima. Ya, akal tak terima kelemahan bagi Allah. Yang Tuhan terima ialah kuasa dia. Ada ringkas dia. Yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Dan ia terbagi pula atas dua bagi, dipecahkan dua. Satu daruri, satu nazari. Daruri namanya seperti mana? Bergerak, jirim atau diam. Jirim mana zat yang baru ni lah. Kita semua masuk jirim. Ya, gerak dia, terima tak? Terima. Diam dia, terima tak? Terima. Akal kita terima bahawasanya bergerak pun diterima, diam pun diterima. Itu contoh yang mudah. Artinya salah satu daripada dengan tertentu. Salah satu dengan tertentu, sama ada dia gerak ataupun dia diam. Itu mana harus. Ada pun salah satu dengan tiada tertentu, itu wajib, bukan jaiz. Makna salah satu tapi tak tentu mana-mana. Mesti dia salah satu, sama ada dia gerak atau dia diam. Itu wajib. Wajib maknanya jirim tu menerima salah satu, sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Ya. Apa beza tu? Tadi dia kata harus menerima dua, sama ada gerak atau diam. Dengan bahawa kalau dia kata dia diam, kita terima. Kalau kita kata dia bergerak pun kita terima. Ya, salah satu. Ada pun tertentu, ada pun salah satu dengan tiada tentu. Mana tak tentukan gerak atau diam, dia mesti salah satu atau wajib.
Mesti diri untuk mengambil salah satu daripada harakat wasakanat. Dia gerak ataupun dia diam. Ambil itu. Yang kedua, nazari. Benda yang kena tilik, kena perhati, kena renung, baru dia nampak. Harus ni. Ya. Iaitu nama seperti menseksa orang yang berbuat taat. Ya, seumur hidup. Seumur hidup dia buat taat, tapi kena seksa. Dan tiada mengerjakan maksiat. Dan jikalau kadar sekelip mata sekalipun tak pernah buat maksiat, Tuhan seksa dia. Ini bila ni? Ini harus sekira-kira tidak melihat kepada janji, semata-mata memandang kuasa mutlak Allah Ta'ala. Kuasa mutlak Tuhan, dia nak azab siapa boleh, dia nak masuk ke syurga dia boleh, ke neraka boleh, siapa tak boleh lawan. Ini sekira-kira pandang kepada makna tidak tilik pada janji. Kalau tilik pada janji, itu Tuhan dah janji dah, bahawasanya disediakan syurga bagi orang yang taat, ahli muti', dan disediakan azab bagi orang yang mengerjakan ahli maksiat. Itu pandangan kedua. Kalau tilik pada janji, innallaha la yukhlifun, Tuhan tak menyalahi janji. Tapi tadi kita pandang semata-mata kepada kuasa mutlak Allah Ta'ala. Di situ maknanya harus, dia nak masuk ke siapa pun boleh. Dan memberi pahala pada orang maksiat dengan tiada berbuat taat seumur hidup. Dia nak bagi balasan. Pahala itu mana balasan, ganjaran. Dia nak bagi, tak ada hal, siapa tak boleh larang. Fa'alu lima yurid. Sekira-kira pandang kepada kuasa mutlak. Adapun kalau tilik pada janji, ada lain cerita. Sebab Allah akan mengazabkan. Ya, man taraka salata muta'ammidan faqad abqallahu fin nar samanina sanah wa fi kulli hukmatin samanina sanah. Man taraka salat muta'ammidan, siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kata Rasulullah SAW, abqallahu fin nar samanina hukbah, dia akan dihumban ke neraka 80 hukbah. Wa fi kulli hukmatin samanina sanah, tiap-tiap satu hukbah 80 tahun. Satu akhirat 1000 tahun dunia. Kali lah. Bermakna apa tu? Itu janji. Dengan bihasabil wa'id, dengan sekira wa'id, janji azab, itu lain. Tak tilik pada janji, semata-mata kuasa mutlak, itu Tuhan boleh buat. Itu maksud dia. Kalau tilik pada janji, itu dah kena dah. Ya, dia buat maksiat, makna Tuhan akan azab bila dia tak berikan keampunan. Ya. Janji, walaupun seorang dia Allah akan ambil sebagian menunaikan janji dia. Tapi memutuskan, itu tak boleh pula. Dia banyak lapis tu. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, siapa yang mati, wa lam yatub, tak nampak dia bertobat, dia minum arak, dia berjudi, tapi tak nampak dia bertobat, Jumaat pun tak datang. Contohnya. Ya, tiba-tiba dia mati, tak nampak dia bertobat. Maka urusan dia apa? Fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan diserah kepada Allah Taala. Insya'a azab wa insya'a ghafar. Kalau Tuhan nak dia azab, kalau dia nak dia boleh ampun. Ya, itu kerja Allah Taala. Sebab tu bila orang mati saja, kita kata apa, engkau kata mata kuliah, apa engkau kata penini mayat, kita kata apa? Baik. Jangan kita kata wallahu alam. Kan? Tengok tak pernah datang ke masjid, aku kata baik, bohong pula. Senang cakap wallahu alam. Peranjat orang tu masjid. Tak bohong tu tuan. Dia tak pergi semayang, dia minum arak, kita kata baik, tak bohong tu. Tu kalam tu, tengok tu. Kalam tu khabari. Pada lafaz zahir dia kalam khabar, tapi makna insya'. Makna doa. Kalam Arab jaga tu, ada kalam khabari, tapi makna insya', makna doa. Mana baik, maknanya mudah-mudahan doa. Tuhan memberi kebaikan. Apa kebaikan? Mudah-mudahan kalau dia berdosa, Tuhan ampunkan dosa dia. Itu maknanya. Kalau dia ahli taat, lagi bertambah makna nikmat dia. Itu makna kalam tu khabari. Kalau kita pakai kalam khabari dengan makna khabar tu bohong. Dia tak buat jahat, dia buat jahat, kita kata baik, tu bohong. Tapi kalam tu makna doa. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan kebaikan. Ya. Ada dalam masjid sekali kawan kita. Ya, apa kamu saksi mayat? Wallahu alam gitu. Beranjak tu. Siapa cakap dia orang tengok muka dia kan. Habis orang tanya kenapa Allah? Tak, semayang tidak. Aku kata baik, bohong lah. Kan? Tak iya juga kata. Ni kalam tu maknanya doa. Ya, insya' makna doa.
Dan hanya saja memulai yang empunya karangan dengan membahagikan hukum akli, hukum yang dibangsakan pada akal. Sebab apa? Kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Apa barang yang? Itu minas sifat. Ya, disuruh kita kenal akan segala sifat-sifat. Sebab kita kenal Tuhan semua dengan sifat. Bukan dengan hakikat zat, tidak. Bukan dengan kunhi zat. Tak. Ya, sebenarnya Quran pun Tuhan ceritakan dia. Ya, sami' sifat. Kan? Mana yang mendengar. Basir. Dan sebagainya. Ya. Sami' apa mana? Zatun muttasif bis sam'i. Basar, basir, mana zatun muttasif bil basar. Zat yang bersifat. Jadi digunakan sifat yang didedahkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Adapun kunhi zat dari siapa tahu? Hatta Nabi yang mursal sekalipun, hatta Sayyidul Mursalin pun tuan tahu kan. Itu rahsia Allah Ta'ala. Kunhi zat, hakikat zat tuan tahu kan. Ya, bahkan Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri memberi perkhabaran pada kita. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Tuhan makhluk ni supaya istidlal kamu ambil dalil. Wala tafakkaru fi zati, jangan masuk mengharung membincangkan hakikat zat. Nabi larang. Kalau dia masuk juga habis. Pertama dia takkan jumpa, kedua jadi sesat. Apa? Lala dia mengaku dia pula Tuhan. Tak payah semayang. Tu dia nak tu tak payah semayang. Dia tak payah semayang, tak payah puasa. Wah, tu kacau. Jadi ilmu sesat. Bagi ilmu isi. Tahu isi? Isi neraka bagi. Dia tak semayang isi neraka bagi. Kan? Dia menghalalkan, mengharamkan, ya, tak kena tempat. Benda haram dia kata halal. Tinggalkan sembahyang berdosa besar, dia kata tak apa kata. Jadi mengaku di Tuhan tak kacau kerja. Jadi kita mengenal Tuhan mengikut apa yang telah digaris pandukan oleh Quran dan hadis Nabi. Sekadar tu je, jangan lebih. Ya. Rasulullah tak bagi masuk membahas kunhi zat, jangan dia nak bagi masuk. Dia masuk kan gosak lagi. Dan barang yang harus dan barang yang mustahil. Barang yang tu masduk dia lah, masadak dia lah sifat. Ya, sifat yang wajib, mustahil dan harus. Dan tiada menghukumkan ia atas suatu dengan bahasa wajib atau harus atau mustahil, melainkan hingga mengetahui ia akan hakikat, ya, yang demikian itu. Mana kita nak hukum satu tu kena jelas. Bahkan ada kita al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Tadi ada mantik dia panggil al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukum satu perkara, hukum tu ialah far' daripada tasawur. Dia dah nampak dah jelas, boleh isbat. Jangan dia tak tahu pakai isbat je tak boleh. Dia kena nampak, dia jelas dulu. Kalau sekarang kita cakap apa? Bercakap dia ada fakta. Itu maknanya. Ya, jangan dia pakai rembat dia tak boleh. Syahdan. Ini satu perkara disaksikan benar. Itu mana syahdan. Syahdan. Jangan baca syahidan. Itu akhir ayat. Ya. Syahadan ketahui olehmu, hai orang yang diberi Allah Ta'ala taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'ah fil abdi. Khalqu quwwata ta'ah. Allah Ta'ala menjadikan kekuatan taat pada hamba. Ya, itu makna taufik. Hidayat lain. Hidayat Tuhan tunjuk jalan, dia nampak. Bila dia tak ada taufik, habis. Ada hidayat tapi tak ada taufik. Dia tak boleh buat amalan. Dia tahu benda tu baik tapi tak mampu buat. Dia tahu benda tu tak elok tapi dia tak boleh tinggal. Dia sangkut. Sebab apa? Tidak ada taufik. Sebab kita minta taufik wal hidayah. Dulu sekali. Ketahui ilmu hais yang diberi Allah Ta'ala taufik, bahawa mengetahui hukum akal yang tiga tu. Ya, orang Melayu kita panggil wajib, mustahil, harus. Sebenarnya wujud istialah jawaz. Nanti sebenarnya. Tapi tak apalah. Dia tersamuh pilih ibarah dia. Yang mudah-mudah faham. Dan mengulang-ulang akan dia. Kita tikrarkan. Menunjukkan bagi hati. Maknanya bagi menguatkan hati. Sebab ada kita iza takarrara tahaqqaqa. Bila kita ulang-ulang dia lagi mantap. Ulang-ulang dia lagi mantap. Ya. Dia ada kesan-kesan tempat kita mengajar kan. Kita baca kitab ni dah habis. Dia dah habis kan. Kalau ada baca kitab lagi tempat lain, tak lagi. Saya dah mengaji kita kitab tu. Tanya dia dah faham belum? Saya mengaji di Patani dulu tuan-tuan. Kitab tahrir secara tangkih huluba Abi Zur'ah. Ya, kitab tahrir tu yang payah kita tu. Saya Zakaria Ansari punya. Tok guru pondok tu khatam kitab tu 40 kali.
Satu kitab tu dia kata 40 kali. Ni Lobai ni baru sekali kata nak belajar. Macam Bandai Now kata. Ya. Tuan guru tu kadang mengajar, sekali mengajar selapis. Kitab sama dia baca 2 kali. Dia urut ada 2 lapis sebenarnya. 3 lapis, 4 lapis dia boleh baca. Kitab Nahu ada seorang ulama tu dia mengajar, murid dia alim Nahu, dia baca satu kitab. Dia baca kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah sekali baca. Baca kedua, dia Arab lain. Baca kali ketiga, dia angkat lagi perbahasan dia. Dia bunuh akil semua masuk dalam. Kitab alim. Kita mengaji 40 kitab tak alim lagi. Ya, tu tengok cara masing-masing punya bawa kan. Sebab kitab kalau sama pun, kalau guru lain mengajar, dia tak sama kan. Yang perbahasan masing-masing. Perbahasan ni tak lain cuma capung olahan ni. Orang macam ni, masing-masing ada. Kan? Ketahui al-muhai saudaraku yang diberi taufik bahawa mengetahui hukum akli yang 3 itu dan mengulang-ulangkan dia, menunjukkan bagi hati, pada mentahkikkan bagi hati, tetapi mengulang-ulangkan dia itu dengan satu-satu misalnya hingga tetap hati. Yang bawa misal supaya tahkik pada mengetahui dia, kerana jangan berkendak kepada fikir, berkendak pada fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah dan lelah yang demikian itu. Kerana jalan berkendak kepada fikir, bukan jangan tu, la'alal munasib, jalan tu. Situ apa dia tulis? Jangan satu larangan. Kerana dia ni jalan, tarik jalan berkendak kepada fikir. Tu. Ya, sebab nama ni pun hukmil akli, hukum yang dibangsa pada akal. Bila akal apa kerja dia? Fikir. Dia kena jalankan pemikiran dia. Sebab ilmu sududin, ilmu kena jalan akal tentang kena fikir. Tuan suruh fikir kan, menggunakan akal kita untuk kita membezakan antara mana khalik dengan makhluk, antara qadim dengan muhdas, antara Tuhan dengan makhluk. Itu berbezakan benda itu. Dan bercara pada mengikut maknanya, pada mengikatkan maknanya kepada payah dan lelah dan demikian tu. Jadi kita kena apa? Kena fikir, habis fikir tu penat dah sikit, nak jalankan akal, nak ambil dalil gitu gini tanpa dia tahqiq. Sebab Ibn Sudin bila tak payah fikir, dia panggil taklid kan. Taklid. Walaupun taklid pada kitab. Dia pegang kitab, dia baca kitab. Suluhan akal dia tak nampak, dia tak fikir. Dia panggil taklid, taklid kitab panggil. Bukan taklid orang aja. Kita ilmu Sudin dia kena keluar daripada taklid, boleh selamat. Ya. Dia kena satu etikad dengan hujah dalil sehingga perbahasan yang dibahas dalam kitab tu dia nampak terang dalam suluhan akal dia. Kalau tutup kitab dia faham. Itu maksud dia. Kalau dia hafal aja dia panggil taklid kitab. Bila taklid dia tak kuat sebab tak nampak. Man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa yang taklid dalam masalah iman ni, masalah ilmu tauhid ni, imanuhu lam yakhlu min tardidi, iman dia tak sunyi daripada bergoyang, tak kuat. Ya, sebab dia kena nampak jelas terang. Artinya mengenal yang tersebut itu daripada barang yang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal berkendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala dan segala nabinya yang mursal yang diutuskan alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah kata Imamul Haramain dan beberapa ulama bahawa mengenal bahagian hukum akli, hukum yang dibangsakan pada akal, iaitu ia nisbah. Akli mana mansubun ilal akli, dibangsakan pada akal, itu 3. Ya. Iaitu akal. Maka barang siapa tidak mengenalkan dia dengan maknanya, maka orang itu tidak berakal. Man lam ya'rif hukmal akli falaisa bi'aqilin. Siapa tak kenal hukum akal, orang tu tak berakal. Berat kerja. Mana orang tu tak menggunakan manfaat akal dia. Akal dia ada, tapi akal ghairu nafi', yang tidak memberi manfaat. Dia fikir benda lain, benda yang besar dia tak fikir tentang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah tu. Kemudian kata Al-Imam As-Sanusi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa az wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib syarak pula. Wajib syarak mana? Ma yusabu ala fi'li wa yu'akabu ala tarki. Barang yang diberi ganjaran pahala yang besar apabila kita laksanakan tuntutan Tuhan tadi.
dan diazab apabila kita tidak menunaikan dia. Itu wajib syar'i. Ya. Jadi mana kita menghukumkan sifat daripada Ta'ala dengan nas Quran, itu hukum akal dipanggil. Adapun kewajipan kita mengetahui, itu dipanggil hukum syarak. Ya, itu dua, wajib syarak, wajib akal. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mana orang yang sudah ditaklif, allazi kulifah. Orang ditaklif diberati pada syarak bahawa mengenal barang yang wajib, mana sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala, pada Tuhan kita, dan yang maha tinggi. Dan lagi kuasa pada sekalian perkara dan barang lain. Ini sifat bagi Tuhan. Mana mengenal zat Allah Ta'ala yang zat Tuhan kita yang maha tinggi dan lagi kuasa pada sekalian perkara. Satu. Dan atas pada kata wajib. Dan yang barang mustahil kena kenal juga. Dan barang yang harus. Tiga benda ni dipanggil wasail ilmu kalam. Ya, mana wasilah untuk kita mengetahui akan ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu tauhid. Habis. Artinya bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ya, wajib bagi kita, wajib bagi anak isteri kita, orang bawah tanggungan kita, kena lepas benda ni tuan. Kena kenalkan akan dia. Kalau tidak, kita disoal di mahkamah qadi Rabbul Jali di akhirat. Kau kenalkan benda lain dengan Tuhan, kau tak kenal. Berat kerjanya. Ya. Sedangkan kewajipan mengenal Tuhan awal. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan makrifat akan Tuhannya. Bistiqan ay bitayakun, dengan yakin. Ya, awal wajib. Dia wajib pun susunan ada awal ni. Yang awal sekali sebab dia berhubung dengan Tuhan sendiri. Itu dia wajib yang paling besar. Kita ambil semayang juga lah tuan-tuan ni. Basuh muka wajib, tangan wajib, kepala wajib, kaki wajib. Tapi mana kena duduk. Yang kita bantai basuh kaki dulu kan. Ya. Bila semayang basuh kaki dulu. Kalau kita basuh kaki, sama-sama wajib kan. Wah. Ini dia ikut mazhab dia sendiri. Kena ikutlah kan susunan dia. Maka susunan dalam ilmu ni yang paling utama dia kena kenalkan dulu dengan Tuhan dia. Sebab Tuhan yang kita nak sembah, kalau tak kenal macam mana nak sembah? Kan mesti kenal dia dulu. Tu. Arti bahawa yang wajib, maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf, mana yang akil, lagi pula balik, itu sifat mukallaf. Bermakna kalau dia tidak berakal, dia gila, dia lepas. Ya, akil kemudian balighun, sampai umur dia. Tu, mana dia kena kenal. Kalau dia belum sampai umur, maka ibu bapa kena perkenalkan dia tu, ajar dia dulu. Ya, kias pada wajib sembahyang. Ya, wajib sembahyang, muru auladakum bis-salat idza balaghas. Suruh anak kamu dengan sembahyang apabila sampai umur 7 tahun. Maka kewajipan lain kias. Ya, kita kiaskan supaya apa? Budak tak wajib, tapi wajib atas penjaga dia. Ya, wali dia tadi kena ya, selesaikan benda tu, didik dia supaya dia faham. Ketahui ilmu wajib atas, ada kalanya wajib syar'i dan maknanya telah terdahulu. Itu barang diberi pahala bila dibuat, diseksa bila ditinggalkan. Dan ada kalanya wajib akli dan maknanya pun telah dulu. Iaitulah barang yang tidak diterima pada akal ketiadaan dia. Mala tasawwur fil akli adamu ay intifau. Barang yang tak diterima pada akal ketiadaan dia, mesti terima dia. Wujud Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, irada Allah, itu semua barang yang akal tak terima, kata tak ada Tuhan, mesti ada. Itu wajib akli. Maka wajib yang pertama alamatnya dengan lafaz ala, ya, wajibu ala. Mana wajib itu daripada Ta'ala atas menekan kepada kita. Wajib kita selesaikan, itu wajib syar'i. Wajibu ala, diguna lafaz ala tu, ya. Dan wajib yang kedua alamat datang lafaz lam. Wajibu ala kulli mukallafin syar'an, ya, ayya'rifa ma yajibu ala li maulana jalla wa azza. Dia guna lam, ya. Mana lam? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Lillah, wajib bagi lillah, bagi Allah Ta'ala. Atau lapas fi haqqihi,
Kan sini pi guna. Ya, ayyarifa ma yajibu fi haqqihi. Beza dengan lafaz atas ala. Pada makna lam. Ini isti'arah lagi. Pi pada makna lam. Itu maksud dia apa? Wajib tu dipanggil wajib apa tu? Wajib akal. Wajib akli. Itu beza, nak beza. Lafaz membezakan wajib syar'i dengan wajib akli. Ketahui ilmu bahawa wajib syarak pada hak mukallaf dan wajib akli itu pada hak Allah Ta'ala. Mana wajib syarak pada hak mukallaf. Mana wajib tu kena tadi kita. Buat diberi pahala, tak buat disediakan seksa. Adapun wajib akli itu kita membincang pada hak Ta'ala. Menjadi kewajipan kepada kita berpegang, menghukumkan benda yang wajib bagi Ta'ala sebagai benda yang wajib, sebagai akidah kita. Ya. Dan terkadang dikatakan pada mukallaf itu wajib akli. Misalnya apa dah? Seperti Nabi yang mursal dan anbiya. Dan seperti akan datang bicaranya insya-Allah Ta'ala. Ya, wajib pada akal juga. Ya, itulah apa? Bahawasanya Rasul-Rasul bersifat dengan segala sifat yang elok tadi. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Atau akan dibincang belakang dah. Dan makna mukallaf itu. Apa makna mukallaf? Wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas tiap mukallaf, orang yang akil, mana yang berakal. Lagi pula balik sampai umur. Sama ada lelaki atau perempuan, merdeka atau hamba. Ya. Mereka atau hamba orang atau khadam orang, tak kira lah. Asal dia insan bernama manusia, dia tak lepas tu. Dia akan melalui satu proses yang telah mukallaf, akil dan balik. Maka wajib menunaikan segala hak dia dengan Allah Ta'ala. Faidatun, ini satu faedah bermula balik kanak-kanak dengan dua perkara. Pertama dengan bermimpi. Ya, kemudian daripada umurnya 9 tahun dia mimpi. Tapi mimpi dia ma'al inzal. Mimpi dia serta keluar mani dia. Kalau mimpi saja tak inzal, dia tak wajib, tak masuk lagi. Dan kedua, dengan sampai umurnya 15 tahun. Lepas tu anak-anak kita bila lahir, tandakan bulan Qamariyah, bulan Islam. Sebab kita nak kira ni. Ya, dia dah balik atau belum. Dan pada hak laki-laki, dan dilebihkan pada hak perempuan. Tambah lagi dengan haid. Kemudian daripada umurnya 9 tahun. Ya, kemudian bulan Qamariyah, datang haid. Ketika itu hukum dia sudah mukallaf. Dia sudah start mula menanggung sendiri pahala dan dosa dia. Dan wajib bagi wali pula, bapa datuk dia tu, wali bagi kanak-kanak, mengajar anaknya barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, dan yang mustahil, mana sifat yang mustahil dan yang harus. Ya, perkenalkan dulu. Peringkat bawah kenal dia sebut. Kadang dia buat lagu macam-macam nasyid kan, wujud kidam bakak tu kan. Tu. Dan demikian lagi wajib atas syar'i mengajar isteri dia pula. Ya. Dan mengajar akan makhdum, mana orang yang khadam kan mengajar khadamnya, dan penghulu mengajar akan hamba-Nya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu penjaga, pengurus, ketua, dia akan disoal bagi tiap-tiap orang di bawah dia. Kalau anak dia tak lepas, besok dia soal di akhirat. Anak dia akan dakwa dia. Ya Tuhanku, dia ni dulu ni, siapa nama dia? Dola ni. Si A ni. Dia tak ajar dan tak kenalkan aku dengan engkau. Maka tangkap dia baling dalam neraka engkau. Berat tuan-tuan ni. Atas dunia, ayah, mak, akhirat tak ada. Akhirat dipanggil yaumul tunza'ur ra'fah. Hari yang Tuhan terik perasaan kasihan belas. Apa makna dia? Mana mereka tak kira siapa lagi dah. Tak ada ayah-ayah, tak ada dah. Tak ada mak-mak, masing-masing dah nampak julangan azab api neraka yang dahsyat. Masing-masing nak lepas diri dia. Ya, kalau sekiranya bapa tak ajar anak, bapa kena tarik dengan anak dia esok. Kalau kita dah ajar, dah didik, dia degil lah, tu dia jawab lah. Ni kita tak bercara langsung, kita biarkan dia. Kita hanya beri makan saja. Makan jasad, yang akhir jasad akan masuk liang lahat. Takat tu je jasad. Ya. Sedangkan tak makan ruhani dia, kutul arwah, makanan roh dia apa? Makrifat akan Allah Ta'ala. Mengenal akan Tuhan. Ya, berabdikan itu semua makanan roh. Itu yang lebih penting daripada makanan jasad. Ya. Kena beritahu. 3 ilmu kena ya. Kalau tak lepas ni tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga lagi baik-baik tuan. Kita kena lepas, isteri kita pastikan lepas. Kalau tak lepas, sila bawa dia pergi kelas.
Bawa dia pergi mengajar surau masjid atau mana-mana ustaz ke guru-guru mengajar pergi lepaskan. Kalau tidak, kita tak lepas di akhirat itu. Dia lelau ni kita. Berat. Untuk lelaki kat surau masjid bagus mengadap kitab. Kitab fiqh, kitab usul, tafsir macam-macam. Kat rumah pun ada ustazah dia. Tak bawa. Ustazah dia apa? Philip Senior Toshiba. Itu ustazah dia. Balik dah berlaku ikhtilaf. Mazhab lain-lain. Ni mazhab nak tuju ke Tuhan, ni mazhab ikut syaitan. Macam-macam tuan-tuan ni. Dia tak kenal Tuhan Nabi tuan ni. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah dan tak diterima ibadat melainkan dia kena kenal Tuhan disembah. Postman kalau hantar surat, dia sendiri tak tahu baca, agak-agak sampai surat kan. Dia buat surat, dia sendiri tak tahu baca suratnya. Apa baca tak meja. Jawab dia tak meja. Dia tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, surat dia masuk mana tuan? Bakul balik sampai dia tak kenal Tuhan. Ya. Maka wajib kita mengenalkan kasihan anak-anak kita, kasihan mak bapak kita, kasihan isteri kita, anak-anak kalau dia tak kenal Tuhan dan bahaya besar. Batu 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan akidah pengenalan kepada Allah Ta'ala di Mekah. 13 tahun dan proses menanamkan akidah pengenalan. Batu Tuhan surah dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, makna belajar oleh kamu sampai kamu tahu bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Maka sifat ketuhanan yang kita bincang ni, apa dia? Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Benda yang wajib itu kita isbat, mustahil kita nafi, ya, dan benda yang jawaz tu. Teman. Supaya kita kenal, ya. Kemudian syahadan kata ulama Islam, haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada guru. Dia usuluddin ni kena pakai betul-betul akal kenjalan, dia kena pakai guru tunjuk. Ya, sebab kalau di pondok kelebihan dia tu ilmu dia bersanad dan ya, dia bagi pada guru, habis je guru pun akan jaza. Ajaztukum kama ajazani syaikhi. Aku ijazahkan semua bagaimana menjazahkan akan aku oleh guruku. Guru daripada guru sampai pengarang asal. Tu. Jadi bila ilmu berijazah, ilmu bertalaki, dia tidak lari daripada kehendak asal pengarang. Kalau dia tak talaki, dibaca sendiri, pengarang masuk lain, dia faham kot lain. Ni yang payah. Ya. Ada sekolah, tunggu saya tanya ni. Dia sekolah di Mahat. Apa makna qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi. Berdiri sendiri. Berdiri macam mana? Macam ni lah bangun. Kacau je. Kalau berdiri sendiri macam ni bangun je ni. Wah, Tuhan sudah mumasalah lil hawadis. Sudah serupa dengan makhluk. Habislah. Mana mukhalafah Tuhan? Ya. Apa makna berdiri? Qiyamuhu binafsi. Qiyam di sendiri. Makna tak ada orang bantu. Bangun sendiri lah. Macam tu. Kacau je. Makna qiyamuhu binafsi. Allah yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Itu makna qiyamuhu binafsi. La yaftakiru ila mahal, dia tidak berhajat pada zat satu, wala mukhassis, dan tak berhajat pada fa'il, pada pencipta. Itu dia kata makna qiyamuhu binafsi. Sebab apa tak berhajat pada zat? Sebab dia sendiri zat. Yang berhajat pada zat ialah sifat. Allah Ta'ala bukan sifat, Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat. Ya. Contoh dia lah, ya. Tak berhajat pada fa'il sebab dia qadim, nak berhajat pada penjadi apa? Dia qadim sedia kala. Yang berhajat pada pencipta ni yang bersifat dengan baharu. Asal dia tak ada, nak pergi pada ada, kena ada orang pencipta. Ada pun Tuhan dia tak pernah mengalami dua ketiadaan. Dia sentiasa, ya, mawujud daripada awal dan tidak berkesudahan kewujudannya. Itu. Sebab ilmu ni tak boleh baca sendiri. Ya. Kalau fadail macam tabligh tu tak apa. Sebab dia baca fadilat dia, kelebihan-kelebihan dia. Bila benda masail, terutama dalam masalah usuluddin. Sebab dia kata sini, bahawasanya apa? Wajib, ya, haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tidak mahir ilmunya dan tidak mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia mendakwa dirinya alim, membangsakan orang yang awam. Maka sebenar-benar sebesar-besar fitnah, wallahu a'lam bitaufiq. Wahyu tuan ni banyak dia nak ngaji ilmu kenal diri dan macam-macam. Rupanya pun tak lain kerja. Ya, lain pergi tuan. Itu kena berguru. Sebab kena berkitab, kena berguru. Ada satu tempat kan dibaca kitab anak murid kan. Guru tu, hari ni kitab apa? Budak akan jawab.
Ini kitab belayau. Apa? Bila Tok Guru baca semua tak faham belayau. Kitab tu kitab nama dia kitab Muqaddimatul Kubra. Ya, tiada kacau sekali kita tak ada wayang pun tak tahu macam mana diurai. Kita baca dia mata tenang ni ustaz baca nampak kata. Ada kita mengaji Tok Guru tu pening kepala belit-belit, pening kepala. Nama kitab ni panggil kitab belayau. Apa belayau bila Tok Guru baca anak boleh tak faham semua belayau. Sebab apa wallahu alam. Wah kacau kerja. Ya. Tu kalau tuan-tuan kita baca kitab ni tuan-tuan tak faham, urang-urang pun tak faham, kena stop, kena berhenti. Kena cari guru lain. Ya, sebab apa? Cedera dalam usuluddin bahaya. Dia cedera akidah tu. Rosak akidah kalau tak betul. Cedera fiqh tadi sembahyang tak sah tu, mana boleh tahan lagi, dia boleh qada apabila dia faham itu. Kalau usuluddin dia tak faham betul, tak dapat tangkap yang sebenar, takut dia lari, tu tak boleh, bahaya. Pertama wajib mengaji, wajib belajar. Kedua kena cari orang yang menghurai kalau dia faham, sampai dia faham. Ya, itu maknanya. Habis itu. Kemudian bermula hakikat makrifat yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf iaitulah al-jazmun muwafiqu lima indallahi an dalilin. Itu hakikat makrifat. Atau dipanggil ain makrifat. Apa dia ada 3 tu. Pertama al-jazmu, yang kedua muwafiq lil haq. Sini dipanggil muwafiq lima indallah, samalah makna dia. Kadang kita Hidayatul Mutafakkirin dibuat muwafiq lil haq, muwafiqun lil haq, kemudian an dalilin, kena ada dalil. 3 benda ni panggil ain makrifat ni. Dia kena jazam, tidak ada syak, tidak ada zan, tidak waham. Kemudian muwafiq lil haq, muwafiq lima indallah. I'tikad dia betul apa yang Tuhan suruh. Ada juga ni i'tikad penuh tapi tak betul. Innallaha salisus salasah. Ni i'tikad Tuhan tu ada 3. I'tikad Nasara, Kristian yang sesat. Dia pegang jazam 100%. Gerak kepala dia pun dia tak mengelak. Dia takkan berubah. Tapi jazam dia tak mutabik lil haq. Tidak sebenar. Sebab Quran kata ahad, qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahum wahid. Dia kata berbilang. Itu tak betul. Bermakna itu tak dipanggil makrifat. Sebab i'tikad ni tak kena dengan sebenar. Kemudian kena ada dalil. Ya, ini akan dibincang belakang lah ya. Dan bermula hakikat makrifat itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Maka syirik yang khafi seperti bahawa kau jadikan jim tu bukan hak. Bahawa kau dia je kau wow je. Ku pun boleh baca, kau pun boleh baca. Tengok karina ayat ya. Saya memakai tupai, tak boleh kena pakai topi. Terwau ya topi, terwau ya tupai. Kalau saya menembak, boleh baca tupai. Jangan saya menembak topi, saya memakai tupai. Wah kacau. Ya, tengok hasabil qara'in. Karina ayat tu. Kalau tembak tupai lah. Kalau pakai topi. Di sini dia kau wow tu, kau wow aku pun ku atau kau. Sini maksud dia kau. Maka syirik hafi bahawa seperti kau jadikan iradat bagimu. Kau jadikan iradat bagimu. Apa makna dia? Serta Allah Ta'ala. Dalam mentauhidkan pandangan syuhud dengan Allah Ta'ala, dia tak mahu ada pandangan pada diri dia. Jangan pandang iradat kita. Bila kita pandang iradat kita aja, kita habis. Dia terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang duduk dalam makam hakikat makrifat sebenar, sahibul haqiqah ghaba anil khalqi bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, tuan hakikat, orang yang duduk makam hakikat yang sebenar dia, ghaba anil khalq, lenyap pandangan batin dia daripada makhluk. Di antara makhluk apa sifat dia? Iradah, kudrat, semua sifat dia lenyap. Dengan apa dia lenyap? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab musyahadah dia akan malikil haq, itu Allah Ta'ala. Jadi yang boleh memadamkan keberadaan kita tadi ialah apabila kita syuhud. Ya, apabila kita syuhud. Syuhud di mana pandangan dalam kita. Maka pandangan dalam tu dia kena diproses. Ya, minta pertolongan Allah Ta'ala supaya Tuhan bukakan ya pandangan dalam kita. Ya, supaya Tuhan bukakan pandangan dalam kita.
Allahumma ja'alni min ahli tajarrud. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli tajarrud. Apa tajarrud? Orang yang melenyapkan pandangan yang lain, menunggalkan pandangan dia dengan Tuhan dia. Ya. Wajazib anna ya Allah, tarik daripada kudu bina daripada hati kami ni apa dia? Anin nazar wa sukun ilaiha. Nazar memandang-mandang makhluk dan sukun tergikat diam dengan makhluk, minta Tuhan tarik sentap. Sehingga mana? Hatta yang kasyifalana anwar muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancar nur muraqabah dan musyahadah. Baru disyuhud dengan Tuhan, ketika itu barulah dia dapat rahsia berbagai-bagai dibukakan oleh Allah Ta'ala. Makrifat dia tinggi dengan Tuhan. Ya. Maka syirik yang hafiz seperti bahawa kau pandang iradatmu. Dia nakkan matikan memandang iradat kita dengan memandang iradat Tuhan. Padamkan iradat kita dengan memandang iradatullah. Padamkan memandang kudrat kita dengan memandang kudratillah. Padamkan ilmu kita dengan memandang ilmu Allah. Padamkan sifat kita dengan memandang sifat Allah. Last sekali apa? Padamkan memandang wujud kita dengan memandang wujudullah. Ya, kena padam tuan. Ya. Nak padam ni proses besar tu. Riyadhah, mujahadah, tembak dengan zikir kena banyak tuan. Sampai terpadam. Terpadam di mana tu? Di pandangan dalam. Luar nampak makhluk ni. Dalam dia tu. Ya, keperasanan dia dengan Tuhan tu kuat. Ya. Dia bila benda ada kuat saja tuan, dia akan dapat satu benda besar. Kuat pandangan dia. Ya, kuat tarikan dia dengan Ta'ala, dia akan memadamkan yang lain. Ya. Badan Hikam Abi Madian dia kata matahari selagi bintang berkelip, matahari belum terbit. Selagi bintang berkelip, bermakna matahari belum terbit. Kalau matahari terbit aja apa? Bintang dah padam. Faham ya? Selagi bintang berkelip, bermakna matahari belum terbit. Selagi kamu memandang makhluk, selagi itu nur makrifat kamu belum terbit lagi. Dia pandang makhluk. Tuhan tak nampak. Asyik nampak makhluk. Khalik dia tak nampak. Dia pandang akwan makhluk ni. Mukawwin yang mentadbir dia tak nampak. Sebab apa? Golap. Batin hati dia gelap. Dengan memandang makhluk saja, maka hati dia kena gelap. Dia kena buang tuan, tutup. Maka nak nampak dia kena terang. Nur zikir kena banyak. Sebab pusing mana pun dia kena zikir tuan. Ya, dia kena zikir banyak. Dan zikir yang dibawa oleh ulama-ulama arif billah ialah zikir yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu lebih cepat. Ya, zikir tariqah sufiah yang ada sanad sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 40 lebih jawalan. Ya, ada tarekat Ahmadiyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Chastiyah, tarekat Qudutiyah, macam-macam tarekat. Semua ni tarekat yang muktabarah, yang diiktiraf, yang sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita gunakan tuan buka dalam kitab Ihya pun ada. Kalau terjemah dia yang Rumi, yang terjemah Jawi dia oleh Syekh Abu Samad Al-Falimbani atau tarekat Sairus Salikin pun ada juga. Jalan mana? Jalan tariqat sufiah. Jalan ini cepat membawa kita kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Memadamkan, memandang keberadaan makhluk sehingga terang keberadaan Allah dipandang. Ya, di situ dia akan dapat lazat yang cukup hebat dengan Allah Taala. Sebab dia kata kena sentiasa la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil. Zala yazalu hilang, la dibubur, la hina mana tidak hilang. Apa pun tak hilang, kekal sentiasa. Hamba ku mengerjakan amalan sunat. Zikir dia tak putus tuan. Sehingga aku kasih akan dia. Bila Tuhan kasih je, jaga dia buka. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu. Bila aku kasih kat dia je, akulah pendengar dia. Dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku. Apa makna dia? Istilah syuhud akan gerak di semua daripada Ta'ala. Yang Tuhan sebut dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan jadikan kamu dan perbuatan kamu. Sekarang dia dah buka, dia terasa gerak di langkah dari Allah, berjalan dari Allah Ta'ala. Bila dia dapat tu, bila Tuhan kasih, jalan sampai Tuhan kasih, dibuka. Bila buka je, ketiga itulah hilang pandangan pada makhluk, baru dia terang nampak kehebatan Allah SWT. Ini nikmat paling besar tadi. Berjejak sini ni, betul lah ibu mengandungkan tuan-tuan. Betul besar dia. Kalau tak berjejak sampai mati, jawab dia rugi serugi-rugi. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan.
Madzal ladzi wajada man faqada, apakah kedapatan kehasilan orang yang faqada ai faqada syuhuda, luput maka musyahadah dengan Tuhan ni. Sampai dia mati tak jejak lagi tuan. Bahaya tu. Ya. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajada, apakah keluputan orang yang ada ini benda. Ya, atau masuk ke dalam makam syuhud musyahadah ke Tuhan, ya, maka ni orang ni dapat walaupun dunia tak kenal dia tuan. Dia bertuah dia dapat benda ni. Satu pancaran makrifat yang Tuhan bukakan dalam batin hati dia. Ya. Maka dia buat penggulungan belakang ni ada. Laqad khaba, rugi serugi-rugi. Man radhiya dunaka badalan, mereka yang menukar Allah dengan makhluk. Dia berhadap pada makhluk, dia tak berhadap kepada Allah. Dia ikat hati dia dengan makhluk, dia tak ikat hati dia dengan Allah Ta'ala. Dia beri benda mulia dalam hati dia apa? Kasih, cinta, mahabbah kepada makhluk, dia tak beri pada Allah Ta'ala. Oh, rugi serugi-rugi. Sedangkan dia nak balik menghadap Tuhan. Ini benda dia kena selesaikan tuan, ya. Sebelum kita berangkat. Ya. Kalau riyadhah wal mujahadah. Sebab tu dalam Ihya kata talabu syekh wajib ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang membimbing kamu ke jalan kerohanian menjadi kemestian walaupun kau terbesar daripada ulama syariat. Jalan kerohanian dia kena ada yang khas, yang sampai perjalanan sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad dia kena ada itu. Dan syirik yang hafi itu seperti kau jadikan iradat bagimu. Ya. Banyak ni tuan-tuan sekarang istilah-istilah yang menyesatkan kita banyak ni. Kita mesti ada keyakinan diri. Cakap tu sesat tuan-tuan. Cakap tu sesat, pahaman sesat yang pakai tu. Bertentang dengan hadis Rasulullah SAW. Surah kata apa? La takilni ila nafsi. La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Walaupun satu kelipan mata. Jangan. Bermakna jangan bersandar pada diri kita. Kena bersandar pada diri. Wa ilallahi turja'ul umur. Itu nas Quran. Kepada Allah. Ya, wa ilallahi umur, diserahkan segala urusan. Ya. Itu ajaran Quran. Dia pula kata kita kena yakin diri. Dia ajar kita yakin pada diri. Usaha tak apa tuan. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kita berusaha kemudian serah. Ya, ini tidak diserah daripada diri dia. Yakin diri kita ada. Wah, ini hijab. Itu dipanggil syirik khafi. Ya, syirik yang sangat-sangat tersembunyi halus. Nak memadamkan syirik khafi itu, apa dia pemadam dia? Lafaz memadam ke dia apa? La haula wala quwata. 10 tahun lah kita sebut tu kan. La haula wala. Duduk dah tangga tu. Tak duduk lagi. Mulut la haula, hati nampak dia. Oh, tak pakai. Ya, dia sebut la haula, tak ada kita tuan. La haul, tak ada kekuatan. Wala haula, la quwata, tak ada kekuatan illa billah. Kita mematikan memandang haul kita dan kuah kita dengan syuhudkan haulillah wa quwwatillah. Tu disuruh. Itu dipanggil tauhid khas tuan. Kalau dia duduk tangga tu betul, tunggu. Tuan bukakan berbagai pembukaan tuan. Dalil belakang tu ada hadis. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Gedung dari gedung Allah Ta'ala. Bukan gedung kita. Sebab tu dapat anwar, fuyudat, futuhat, berlambak dia orang buka. Ya, kata Imam, kata Sultanul Arifin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam Sirul Asrar, pembukaan ini berlaku sampai dia mati tak habis. Buka, buka lagi. Hebat. Bila dia duduk tangga tu balik. Ya, itu dia kata matikan diri. Ya, matikan pandangan kita, haul dan kuah kita. Tuan Nabi kata, man arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ard, fal yanzur ila Abi Bakr. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini mana orang duduk tahqiq dalam makam hauqalah, dia duduk tahqiq. Hingga dia berjalan, dia rasa dari Allah, berasa. Ya, ni rasa tuan-tuan ni. Rasa tak boleh nak cerita. Benda zauq dia tak boleh nak cerita. Sedapnya buah durian musang king. Tuan-tuan tulis 1000 muka surat pun tak sama dengan orang makan. Dia kena makan boleh tahu. Mana rasa ni tidak boleh diwakilkan dengan perkataan dan tulisan. Tulisan tak boleh mewakili rasa. Ya, ucapan dan huraian dia tak boleh mewakili rasa, zauq. Zauq dia kena rasa sendiri. Ya, maka nak dapat rasa dengan Allah, dia kena buang rasa dengan makhluk. Rasa kudrat makhluk kena buang, iradat makhluk kena buang. Dengan apa tembak? Zikir kan. Pusing balik dalam ikaz lima kata zikir. Ruknun qawiyun inda tariqi sufiyah.
Rukun yang merupakan zikir merupakan rukun yang paling kuat dalam perjalanan sufi untuk merekat makrifat ke Tuhan. Sebagaimana niat rukun yang paling kuat dalam sembahyang. Ya. Sebab tu niat diletakkan dalam sembahyang rukun utama. Kalau kita kira dalam sembahyang, serentak tuan-tuan tu. Rukun qauli, apa dia? Takbiratul ihram. Rukun fi'li, qiyam. Rukun qalbi, niat. Dia berlaku serentak tu. Ya. Kita berdiri je, kita berdiri dulu. Berdiri tu tak pakai lagi. Berdiri yang dihisap, yang masuk dikira ialah ketika kita lapas Allah. Qiyam tu dipanggil rukun. Ya, masuk usalli, masuk semayang. Itu belum rukun lagi, qiyam tu. Kita lapas saja Allahu Akbar serentak. Qiyam tu dia panggil rukun. Lapas tu dia panggil rukun. Niat pun panggil rukun. Ya. Tapi kenapa dikira niat dahulu? Kenapa dia tak kira berdiri dulu? Kenapa dia tak kira takbiratul ihram dulu? Dia kira niat dulu. Sebab ruknun qawiyun. Niat rukun yang kuat. Dia tak boleh berubah kan? Berdiri boleh ubah tak? Boleh. Tak boleh berdiri boleh duduk boleh baring dan seterusnya. Ya. Takbir boleh ubah tak? Boleh. Boleh. Bukan kita fiqah. Kalau tak boleh lapas kita bahasa Arab, boleh tukar bahasa masing-masing. Ya. Allah Maha Besar. Ikutlah bahasa Puan Putih ke bahasa Arab, bahasa Sakai pun tak apa. Dia tak boleh baca kan? Boleh. Sah. Yang tak boleh ubah, tak boleh nak ubah makna, Quran, Fatihah tak boleh. Fatihah dia tak boleh baca Fatihah, dia nak terjemah, tak boleh. Sebab Quran Arabiyun bahasa Arab. Dia tak boleh ubah. Kena cari surah lain. Tak boleh juga surah lain, dia kena baca tasbih, zikir. Atau last sekali, diam kada Fatihah. Semayang, kena semayang. Ya. Tapi nak cerita tadi, yang berubah, takbir boleh ubah, qiyam boleh ubah, niat tak boleh ubah. Sebab niat dia kuat. Ya, dalam fiqh niat dia kuat. Duduk tak ada niat tak sah. Innamal a'malu bin niat. Semua amal itu sah dengan niat. Itu dia. Maka dalam perjalanan ni rukun paling kuat apa? Zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu merupakan benda yang paling besar. Intifati dalam ibadat ialah az-zikr. Wa aqimis salat zikri. Dirikan semayang untuk istihdar hati kita ke Tuhan, hadirkan. Habis. Jadi pandangan diri yang merupakan apa? Syirik hafi ni. Ini bukan syirik jali tuan-tuan. Syirik jali itu kufur terus. Dia ambil berhala disembah, patung kayu dipahat ini disembah. Itu syirik jali, syirik besar. Itu habis. Yang kedua syirik asghar, riak, wujud, semua. Itu lapis kedua. Yang ketiga dia paling halus. Ni seni tu ni. Ru'yatun nafs, memandang diri, terasa kita tu. Kena padamkan pandangan tu, baru akan terasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak padamkan ni tadi, nak nampak dia kecil sehingga dia padam, kena pandang yang besar. Gunung Ledang tuan pandang tinggi kan, tapi kalau letak di kaki gunung Everest macam habis. Tak nampak. Tu dia kata, ada dia macam tiada. Bayang ada tak? Ada nampak kan? Tapi orang kira tak bayang. Tak kira kan. Ceramah malam tadi, oi matahari ceramah 5,000. Aku tengok macam 2,000, kira bayang sekali lah. Ya banyak kan apa, kira bayang sekali. Kan? Bayang tak kira kan. Walaupun dia ada, walau nampak. Sebab bayang tak ada hakikat. Kita kayu sampan, kayu kayak. Kan? Di air yang jernih, tiba-tiba di sungai itu ada sebatang pohon kelapa yang melintang. Maka bayangan pohon kelapa itu ada dalam air itu. Kita perlu berhenti tak? Dia tak ada hakikat. Ada, nampak, tapi tak ada hakikat. Begitulah wujud bayang dengan yang membayangi. Nak mudah faham, wujud kita dengan Allah Ta'ala begitulah. Wujud kita tidak ada hakikat. La yadurru wa la yanfa'. Tidak boleh memberi mudarat, tak boleh memanfaat. Kalau kita boleh menentu pada hakikatnya, cubalah tentu. Saya sepanjang umur saya tak nak sakit. Boleh? Tutup hospital tuan-tuan. Ya, orang tak mengaji tak masuk medik tak ada lagi dah. Berapa? Masing-masing boleh menentukan semua sihat. Boleh. Masuk line 780 dan sekehil sana. Ya tangkap sana, tangkap sini, kan? Kalau boleh menentu, tak ada siapa yang miskin. Siapa nak miskin? Kan? Siapa nak sihat? Siapa nak sakit? Siapa nak ada problem? Tapi kenapa benda tu berlaku? Itu menandakan mentaksis ala dia. Jadi nak pandang tuan-tuan ni. Kita hanya digerakkan usaha ikhtiar saja. Sebab apa ada usaha ikhtiar? Hikmat Tuhan jadi usaha ikhtiar sebab nak isnad, dia nak sandarkan dosa dan pahala saja.
Hakikat semua daripada dia. Dalil ayat Quran, kul kullum min indillah. Katakan semua tu daripada Allah Ta'ala. Ya. Kita nak pandang itu. Maknanya kita ni berbanding Tuhan macam nak mudah faham macam bayang dengan empunya bayang. Ada, tapi ada super tiada pada hakikatnya. Berbahagialah mereka, tahniah mereka yang dibukakan dapat memandang pandangan makrifat yang sebenar. Ya, situ kelazatan ni masya-Allah. Ya. Dia duduk, nampak dia duduk, tapi hati dia mi'raj ke hadarat Allah Ta'ala. Dahsyat tuan-tuan ni. Itu nikmat paling besar tu, bila dibukakan hijab antara kita dengan Tuhan. Ya, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Belakang ni akan cerita tajuk. Nikmat paling sempurna bila dibukakan nazar, kita boleh memandang ke hadarat Allah Ta'ala. Ya, dengan nur makrifat yang Tuhan bukakan tuan-tuan ni. Allahumma ja'alna minhum. Kau lihat kepada wujudmu tu. Dulu dia kata atas kan, dia kena bahawa ada ia tiada engkau. Itulah dia. Tak bagi atas tu. Dia kena apa? Bahawa ada ia tiada engkau. Kita rasakan keberadaan dia yang memadamkan perasaan, memandang keadaan makhluk tu dipadamkan. Baru dia akan nampak sebenar-benar makna la haula wala quwata illa billah. Dan bersedia dalam menerima berbagai kurniaan dari Allah Ta'ala dalam bentuk kerohanian yang tinggi dengan Tuhan. Atau kau lihat bagi wujud, ya, terasa kewujudan kita. Maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling, apabila engkau telah sucikan ikhlas, mana suci, khalas, bersih. Dari apa? Daripada penyakit berpaling. Berpaling tu dipanggil satu penyakit. Itu maksudnya. Ya. Itu dipanggil apa tu? Ditasbihkan. Ditasbihkan berpaling dengan penyakit. Ya. Bermakna sakit jiwa yang paling besar apabila hati tak dapat menghadap Allah Ta'ala. Hati bila tak dapat menghadap Tuhan, tak boleh nak menghadap Tuhan, itu penyakit yang paling besar, bala yang paling besar, na'udzubillah. Kena pada batin hati seorang tadi. Ya. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia sedar disengat oleh apa? Tabuan nafsu, tuan-tuan. Nafsu dah sengat. Ya. Tadi baru kita baca dekat Putera Haid. Atau kita buka muka surat bawah tu. Muka surat 9 bawah sekali, tuan. Bawah sekali tu. Dan kerana demikian itu kata sengat mereka itu arifin, bermula sengat tabuan atas badan yang luka lebih mudah daripada sengat syahwat nafsu atas hati orang yang tawajuh. Lebih dahsyat sengat nafsu tadi. Badan kita tadi apa? Tangan kita kena parang, rabak sini kan. Tiba-tiba tabuan tanah dia tar kat itu. Dia tar kat betul-betul tempat sakit, melaung. Ada yang kena tabuan tanah tempat biasa diinjit, ada budak mana tu meninggal dia. Tabuan tanah rusuk kan. Ini diinjit tempat luka rabak pula diinjit, melaung. Dia tar kat situ, melaung ni kan. Itu lebih mudah nak bandingkan sengat nafsu atas jiwa orang yang sedang berjalan ke Tuhan. Nafsu sengat aja habis tuan. Jam ni tuan. Pasal. Ya. Tengok dia akan bincang di belakang ni. Sengat nafsu terlebih dahsyat daripada sengat tabuan atas tempat yang luka maknanya. Sebab sakit jasad, habis-habis pun jasad mati. Tapi rohani kalau mati, putus hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada bala paling besar bila terputus hubungan makhluk dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Itu panggil penyakit berpaling. Sebab bila hati banyak berpaling, dia tak akan dapat mahabbah. Sedangkan jalan kerohanian ialah tariquna tariqul mahabbah. Jalan mahabbah. Sebab dia kata iza waqa'al iltifat faqad naqasal hub. Iza waqa'al iltifat, bila jatuh dalam batin hati seorang berpaling, di hati tak menghadap Tuhan, faqad naqasal hub, maka kuranglah mahabbah dengan Tuhan. Kalau banyak dia berpaling, lagi kurang. Persen mahabbah turun. Habis. Ya, bila mahabbah dengan Allah dah tak ada, bila tak jam. Bersoraklah nafsu kita, tuan. Bersorak syaitan. Dia tak sepak, dia kuit kaki kita balik, tuan. Dia kuit kita dengan kaki kita balik. Ya. Sebab mahabbah tu penting. Dan telah kau nafikan hukum maksiat pada sekalian, maka jadilah engkau serta Allah. Ya. Bila kau nafikan benda semua tadi, kita boleh buang syirik khafi, maka kamu ma'allah serta Allah Ta'ala, tiada dengan kaun, tiada dengan makhluk. Ya, maka mendirikan Allah akan dikau dalam segala sebab,
dan berkendak engkau kepada tajrid. Ini nak masuk matan, dia panggil apa? Tautiah. Mata akan datang. Ya. Bila adab orang dah kenal Tuhan, dia kena wukuf di atas barang yang Tuhan letak kat dia. Ini adab. Ya, kalau Tuhan letak dia tajrid, dia duduk tajrid. Kalau letak asbab, dia akan duduk asbab. Jangan bergalih. Ini akan dibincang di belakang. Minal adab. Ya, al-jali, adab yang besar dengan Tuhan, dia duduk kat mana Tuhan letakkan akan dia. Ya, itu adab besar yang akan datang dibincang. Bila dia dah betul duduk dalam makrifat Tuhan, dia kena jaga adab. Sebab kalau tak jaga adab, dia jatuh balik tuan. Ya. Tak jatuh adab. Dia letak cinta pada dunia, pum, jatuh balik. Tengok Bal'am Ba'urah. Bal'am Ba'urah boleh terbang. Sekali mengajar 10,000 botol dakwat habis. Dakwat dulu dia celup kan. Hebat tak hebat keilmuan dia. Dia boleh terbang, anak murid dia boleh yatiru fil hawa, boleh terbang atas udara. Tapi mati akhir kafir, na'udzubillah. Sebab apa? Adab dia tadi. Satu je adab. Bila dia apa? Diikut isteri dia. Isteri dia suruh doakan supaya Nabi Musa kalah dalam peperangan. Ketika Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, lepas dengan ketuk tongkat dia kan, Allah Ta'ala arahkan supaya kerja jihad memerangi satu kumpulan jahat, kumpulan Jawabirah yang ganas. Maka ketika itu mereka ni jumpa Bal'am, minta support doa dia. Dia tahu Bal'am ni orang hebat kan? Doa pada peringkat awal, doa Bal'am tak layan lah. Ini kerja gila kan? Habis dia tak putus asa, dia main kot bini. Perempuan jaga tuan ni. Dia tak dapat ni, dia jumpa nyonya. Tu nyonya. Dia bawa sekarung rumah, nyonya kelip mati kan? Dia main peranan dalam. Tadi je bang, sekali. Ya, bila dia tukar aja mahabbah dengan Allah Ta'ala, dia ikut kendak bini dia tadi habis. Ayalah dia kata. Dia pun pergi panjat bukit tempat dia munajat, dia angkat dia tangan pun sentap lidah. Kama seluhu, kama salil, bandingan Bal'am macam anjing. Anjing dia jalan apa tuan? Menjeli lidah menjilat. Ini jadi ulama banyak ni. Ulama-ulama pelahap ini banyak tuan. Terjeli lidah dia. Dia kira jilat projek je. Ya, dia tak takut kepada Allah Ta'ala, dia nakkan benda. Akhirnya dia jual kasih sayang dia dengan Allah dengan dunia. Adab dia jatuh. Pum. Akhirnya jatuh terus daripada atas peringkat wali, jatuh bawah. Kafir terus, na'udzubillah. Tuhan sentap di dalam, dan cerita dia ni diabadikan dalam Al-Quran. Hebat tak hebat tuan-tuan ni? Tersungkur terus. Sebab wali dia boleh terbalik kalau dia tak istiqamah. Yang tak boleh terbalik Nabi darah Rasul saja. Dia maksum, dia ada ismah, pemeliharaan khas dari Allah Ta'ala. Ya, itu jaga, itu bahaya. Kalau wali boleh terbalik, kita ni tak tahu dah tuan-tuan. Kalau tak ada bantuan Tuhan, na'udzubillah. Sebab tu wajib kita apa? Bangun malam-malam merayu dengan Tuhan. Ya, sebab jaga iman ni benda besar, maka nak tuntut benda besar, man talabal ula sahiral layali, siapa menuntut benda tinggi dia kena berjaga malam. Malam kena mohon bangun tiap-tiap malam tuan. Merayu menitiskan air mata, meraih rahmat Allah Ta'ala. Ya. Supaya iman dan makrifat kita dijaga oleh Allah. Maka ada demikian itu daripada yang tinggal nafsu dia dan tersembunyi, dan daripada syahwat dia yang tersembunyi, dan tiada nyata akan melainkan segala orang yang ahli inayah, dia akan dapat nampak benda ni. Kerana bahawa syahwat tiada jadi ia, melainkan daripada nafsu. Itu dia. Sama ada nafsu yang bangsa dunia atau nafsu yang bangsa akhirat pun ada tuan-tuan ya. Maka ni akan dibincang, tajuk akan datang. Dua makam tajrid dengan asbab, ya, sebagai apa? Nak mentahqiqkan adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar betul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma